Kita bunuh aja disadangkan. Jadi cadangan itu telah diterima sebulat suara. Dan siapa yang bunuh bawa penggal kepala Muhammad, bawa pada kita bagi dia ganjaran sebanyak 100 ekor unta. Macam itulah. Sedangkan Nabi kat rumah, Nabi pula strategi, okey besok kita nak hijrah macam ni lah. Bila nak hijrah tu kita nak buat macam mana? Kita akan gerak pukul berapa? Siapa yang akan bawa turu pandu dia? Kita minta tolong dengan Abdullah Uraikid. Siapa dia ni? Dia ni seorang yang bukan Islam, tetapi dia mahir perjalanan nak pergi keluar daripada Mekah pergi ke Yathrib. Yathrib ni mana? Nama lama, nama baru sekarang Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak hijrah, sedap dengan cerita, mengangur mulut masing-masing. La ilaha illallah. Kalau bab dengar cerita, kan, tak makan pun tak apa. Lekor. Kan? Jadi lepas pada tu bila dah apa, diberitahu pada Sayyidina Ali. Nak beritahu, wahai Ali, aku ni nak berhijrah, jadi minta tolong kau. Ini terjemahannya tak macam tu berat dah. Kau cakap apa lah, cakap Negeri Sembilan pula Nabi ni kan. So dia bagi tahu, minta Sayyidina Ali gantikan Nabi di tempat tidur. Nabi dah diilhamkan untuk buat demikian. Sayyidina Ali apa dia kata? Terbaik dia kata. So A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, berbahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jatuh kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini kita bersama-sama pada malam ini, bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kalau orang dah bertanya, kenalah kita jawab, kan? Jangan biar benda tu tergantung, walaupun dah ponek, dah Syamsul Debat menceritakan keadaannya, apa sebab namanya Syamsul Debat. Sampaikan ada yang tanya dalam media sosial ni, dia tanya kenapa nama bapa dia Debat, kata. Kan, kau tak cerdik tu jangan tunjuk ke orang, sosoknya dia tanya, jangan sampai orang semua tahu, kan. Dulu sebelum saya bersara daripada sebagai seorang penyawat awam, saya dulu bergelar pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Saya pencen bersara awal, bersara pilihan. Alhamdulillah, saya bersara pilihan, saya dah ada kad pesara, bila tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Jadi sebelum saya bersara dulu, saya dah diundang untuk berceramah. Jadi bila saya berceramah di luar, saya tak nak pakai nama jawatan rasmi kerajaan sebab takut konflik. Sebab bila saya berceramah nanti, orang kalau tahu jawatan saya, dia akan call pejabat sebab nak panggil saya ceramah. Jadi saya tak nak perkara itu berlaku. Jadi bila saya berceramah di luar, saya akan gunakan jawatan, nama jawatan saya, jawatan NGO saya. Jawatan Pertubuhan Luar. Iaitu saudara, orang kenal saya, nama betul saya Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM.
Jadi boleh ceramah kat luar saya pakai nama tu lah. Jadi Presiden Alumni Debat Malaysia, Presiden Alumni Debat Malaysia, sampailah satu tempat di Surau Puncak Setiawangsa Kuala Lumpur, penganjur tu dah terlupa nama saya. Siapa entah nama budak yang berceramah ni, entah apa entah nama dia, Samsul apa entah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, malam tu penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mula dia. Sebab dia terlupa. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekatlah nama itu sampailah ke hari ini. Dan bila dia bawa ke dalam TV Hijrah, Syamsul Debat, Syamsul Debat, Syamsul Debat, Syamsul Debat. Saya sendiri pun tak suka nama itu dulu. Tapi dah ramai sangat panggil, hantarlah kan. Akhirnya dan ada yang orang panggil saya, tak panggil Syamsul Debat pun. Dekat TV Hijrah tu, kru-kru tu dia panggil SD, jom. SD kat mana? SD dah sampai mana dah? SD nak buat macam mana? Okey, dia panggil SD. Itu sebabnya saya kalau pihak surau, pihak masjid tanya saya, kalau letak nama saya dekat banner tu letak SDR, Senior Doctor. SDR Saudara Syamsul Debat, SSD. Sebab bila dia letak Ustaz Syamsul Debat, USD, mahal, takut tak boleh bayar. Macam tu keadaan dia kan. Jadi biarlah Saudara Syamsul Debat. Lagipun tuan guru dekat depan saya ni lagi ramai daripada saya. Saya ni taklah pandai sangat, sekadar kongsi je. Macam itulah lebih kurang ya. Lebih kurang sampailah ke hari ni. Dan mak saya semua dapatlah tempiasnya, keluarga saya pun dapat tempiasnya. Mak saya dengan mak long saya dia seremban tu bila mandi jenazah. Kadang-kadang dia senyap je orang yang cerita, ni lah mak Syamsul Debat. Dia kata kan. Tak dapat ambil gambar dengan anak dia, dapat gambar dengan mak dia jadilah. Dia kata dia macam tu lah. Jadi mak saya pun terbabit sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah lebih kurang. Dan sebenarnya tak adalah apa sangat pun kan. Sampai satu tahap saya pun penat lah dengan nama tu. Kan? Jadi saya macam hari tu, pada bulan Mei hari tu, saya ambil keputusan dah penat. Sebab saya ceramah tu memang betul tadi. Yang kata booking setahun tu bukan main-main. Betul. Macam kalau orang tanya hari ni, bila kosong? Sekarang kan tanya kosong. Alhamdulillah. Tak adalah sampai setahun. Tapi bulan 2 tahun depan. Bayangkan. Dan saya ceramah hari-hari. Saya ceramah hari-hari. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Bayangkan tu. Kan? Jadi, mak saya sampai tak nak dengar jadual saya. Dia kata, aku dengar jadual kau pun penat dah. Dia kata. Macam tu lah. Sebab saya semua tajuk panggil saya. Pasal kebersihan, pasal apa panggil saya. Pasal tata tertib panggil saya. Pasal integriti pun panggil saya. Dah lah tajuk integriti, ceramah untuk staf SPRM lah tu. Patut dia ceramah tajuk tu kat kita. Kan? Macam tu lah. Tapi sebabkan tu, dan satu lagi saya suka datang kat tempat-tempat, tak kisah Ulu Banat macam mana pun saya pergilah. Jangan risau. Tak ada masalah, saya datang. Macam ni lagi lah, saya datang kan, ramai melempah sampai keluar. Sana saya tak datang kan. Yang sebenar orang tu pilih duduk luar, tak nak duduk dalam kan. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lebih kurang. Jadual memang agak padat. Itu yang bulan 5 hari tu saya ambil keputusan saya sepatut pergi umrah. Tapi saya divert. Saya dah pergi umrah, selalu pergi kan. Saya nak rehat, saya pergi Indonesia. Saya berehat di pesantren di Jawa Barat di Indonesia. Rehat kat sana. Kenapa saya pilih Indonesia? Sebab Indonesia orang tak kenal saya. Seronok turun airport, orang tak kenal kita tau. Ini turun saya minyak, koncing pun bayar. Kan? Dalam toilet ajak ambil gambar kan. Macam tu lah. Jadi tak usahlah minta popular tuan-tuan. Poning kepala. Kan? Tapi alhamdulillah lah, mana sompet kita layan lah kan. Macam tu lah. Nak makan pun kena cari kedai tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Kan? Macam tu lah. Jadi itulah hijrah juga kan. Itulah hijrah. Indahnya hijrah. Bila dah berhijrah, berubah jadi Syamsul Debat ni, kita rindu zaman sebelum kita jadi Syamsul Debat. Kita boleh ke mana-mana, rehat, relax, orang tak peduli. Ada orang tu pula, kan best kalau aku glamour macam dia, tak usah lah minta. Kan? Jadual lah kan, pono. Bayangkan, semalam, ada pernah sekali tu jadual saya. Tuan-tuan cuba bayangkan. Malam tu Kuala Ketil. Habis ceramah lepas maghrib, habis dalam pukul 10 minum pukul 10. Esok pagi tu Kuantan. Pukul 9 pagi dapat hotel Zenith 5 bintang. Hotel 5 bintang tapi sampai subuh. Sampai sana ke hotel tu subuh, azan subuh. Tahu tak azan subuh tu?
Masuk bilik tidur 2 jam itu ceramah pukul 9 kat UMP Gambang. Petang tu dekat Kuantan Port dekat Pekan. Malam tu melimau. Saya punya marah lah kat PA saya. Kau ingat aku naik helikopter ke apa tu kan? Bayangkan macam tu. Pernah sekali tu malam tu camp Sungai Udang. Esok pagi malam tu Masjid Tanah. Esok pagi tu camp Sungai Udang. Camp Sungai Udang malam tu Sungai Siput. Sampai kat Sungai Siput tu ceramah sebab jam cuti sekolah. Sampai dekat Sungai Siput, besok pagi tu Tanjung Malim. Habis Tanjung Malim, petang tu dekat Butterworth. Naik jambatan. Lepas Butterworth, malam tu Kulim. Pagi esok tu Hospital Kubang Krian, Kelantan. Lepas Hospital Kubang Krian, petang tu Komplek Mahkamah Kelantan, Kota Baru. Malam Felda Aring, Gomusang. Habis Felda Aring, Gomusang. Pagi esok tu Mindef, KL. Mindef, KL. Tengah tu International American University, KL. Malam tu pula dekat mana? Malam tu dekat Bahau. Ingat dah settle dah? Tak, pagi tu Bera. Pas Bera, Temeloh. Pas Temeloh Jolai. Pas Jolai, terkulai tuan-tuan. Sampai macam mana? Bongkak kan. Tonsel ni sampai bongkak lah. Macam tu lah. Macam mana pun, hijrah. Manusia kena berubah. Berubah, kata, kalau kita tengok lah kan, dari segi maksudnya, hijrah ni adalah berubah. Berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Nabi sebut pula hijrah ni termasuk juga berubah pada satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Pada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Kalau tengok dalam satu hadis, yang penting sekali di sebalik daripada hijrah itu adalah disebutkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Inna a'malu binniat, kita dah biasa dengar. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Dan siapa yang hijrahnya, wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang berhijrah dia kerana dunia, au amaratin yankihuha fajratuhu, dia kalau siapa yang berhijrah, apa tadi berlain nak bunyi mikrofon kan, barang siapa yang berhijrah tu kerana apa? Pertama kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, ataupun dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Maka siapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kerana nak mendapat keridaan Allah dan Rasulnya. Siapa hijrahnya inginkan dunia dan kerana wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajra ilaih. Maka sesuailah dengan apa yang dia tuju. Inna a'malu binniyat. Yang paling penting dalam penghijrahan adalah niat. Nabi, ada orang cakap Nabi jadi pelarian. Tak betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila orang cakap pelarian, macam mana pula pelarian? Sebenarnya Nabi keluar daripada Mekah bukan senang. Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi. Nabi tinggalkan Mekah sebab Allah suruh. Itu je. Allah perintahkan. Nabi tidak, pun tidak. Tak ada. Pahal pula, ni kampung aku. Pahal lah aku kena tinggalkan tempat ni. Macam tu lah kan. Macam sekarang lah, orang lelaki kan, tiba-tiba bertugas kan. Ada tak kita macam Nabi, dapat surat kena bertukar tempat lain. Contoh kan, dah seronok duduk dekat sini kan. Dah seronok duduk kat tempat orang putih ni, Slim River kan. Tak main lah kan. Tak main lah Sungai Slim kan, Slim River. Sungai Kurus tak, dia Slim River. Jadi dah seronok sini, kebanyakan kita dapat surat berpindah, dia akan buat surat rayuan, mohon penangguhan kerana ada beberapa urusan yang masih belum diselesaikan. Minta tangguh kan. Dah seronok duduk sini kan, macam-macam lah, surat kuning, surat hijau, minta sokongan YB dan sebagainya supaya dia dapat lanjutkan sebelum dia pindah. Nabi tak, dah Allah Ta'ala suruh. Dan nak menunjukkan bahawa Nabi ni merancang kan penghijrahan Nabi. Nabi datang ke rumah Saidina Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar untuk menemankannya dalam hijrah. Dan bila menemankan tu, apa Saidina Abu Bakar kata? Saidina Abu Bakar menangis sebab tak sangka dia dipilih. Kan? Bila dah setuju tu, besok kau standby besok. Dan di rumah Nabi pada ketika itu kita tahu tentera kafir Quraisy ni bermesyuarat ni sebelum pada Nabi nak hijrah ni, dia orang semua meeting. Bila dia meeting tu, semua ketua-ketua kabilah tu meeting. Dia meeting macam mana kita nak buat ni Muhammad ni. Dia sebarkan agama ni. Oh bahaya betul lah. Dia menyebarkan Islam ni. Bahaya kita. Jadi apa kita nak buat? Seorang cadang ni. Dalam salah seorang ketua kabilah tu, ada seorang yang menyamar jadi ketua kabilah. Iaitu syaitan. Iblis ni dia menyamar. Dia menyamar jadi ketua kabilah. Pakaiannya cantik. Laksana orang yang hebat-hebat.
orang golongan bangsawan, dia datang. Masa bincang-bincang dia kata, jangan penyara-penyara, nanti habis dia dakwah, dia sebarkan juga dakwah dia. Habis macam mana? Kalau macam tu kita seksa dia, jangan, tak payah seksa, bunuh je. Kita bunuh je, disadangkan. Jadi cadangan tu telah diterima sebulat suara. Dan siapa yang bunuh, bawa penggal kepala Muhammad, bawa pada kita bagi dia ganjaran sebanyak 100 ekor unta. Macam itulah. Sedangkan Nabi kat rumah, Nabi pula strategi, okey, besok kita nak hijrah macam ni lah. Bila nak hijrah tu kita nak buat macam mana? Kita akan gerak pukul berapa? Siapa yang akan bawa turu pandu dia? Kita minta tolong dengan Abdullah Uraikid. Siapa dia ni? Dia ni seorang yang bukan Islam, tetapi dia mahir perjalanan nak pergi keluar daripada Mekah pergi ke Yathrib. Yathrib ni mana? Nama lama, nama baru sekarang Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak hijrah, sedap dengan cerita, mengangur mulut masing-masing. Kalau bab dengar cerita, kan, tak makan pun tak apa. Leko. Kan? Jadi lepas pada tu bila dah apa, diberitahu pada Saidina Ali. Nak beritahu, wahai Ali, aku ni nak berhijrah, jadi minta tolong kau. Ini terjemahannya tak macam tu berat dah. Kau cakap apa lah, cakap lagi 9 pula Nabi ni kan. So dia bagi tahu, minta Saidina Ali gantikan Nabi di tempat tidur. Nabi dah diilhamkan untuk buat demikian. Saidina Ali apa dia kata? Terbaik dia kata. Seronok dia sebab dia dapat peluang untuk terlibat sama dalam penghijrahan Nabi, walaupun sekadar menggantikan Nabi di tempat tidur. Cuba kalau kita kat luar tu dah ada dah askar-askar tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh kita ni. Ada orang dah ready nak tumbuk imam lah, nak belasah imam. Imam kata kat Bilal, mana Bilal? Imam pun cakap kat Bilal, kau gantikan aku kat tempat tidur, orang nak belasah aku ni, kau menyamar jadi aku. Agak-agak Bilal sanggup tak? Imam sanggup tak sanggup? Saya tak sanggup dah. Tak, mungkinlah Bilal dia memang taat betul ke imam ni. Tak apalah. Dia kata ganti. Sebab apa? Seronok betul. Orang lain, kalau orang lain tak dapat dah, kau nak mampu seorang. Jangan ajak balik. Agak macam tu lah kan. Tapi Saidina Ali dia dengan besar hati, dia seronok. Jadi bila Nabi nak keluar, kalau betul lah Nabi lari, tentu Nabi dah ikut jalan lain. Tapi tak, Nabi keluar ikut pintu depan, menghadap tentera kafir Quraisy kat luar tu. Nabi yakin dengan bantuan Allah, bila keluar Nabi dapat tengok, dan begitu juga tentera kafir Quraisy itu pun dapat tengok, tetapi tentera kafir Quraisy itu dapat tengok tapi dia tak dapat melihat. Bila dia pandang, dia tak nampak pun Nabi keluar. Sebab Allah Ta'ala tutup pandangan mereka, tak nampak pun Nabi keluar. Nak tunjuk bantuan Allah. Selalu tak jadi kat kita macam tu. Selalu Samsul Debat dah balik, Buddha perasan. Tadi Samsul Debat ke tadi? Tak perasan, nak nampak lah. Dia memandang tapi dia tak melihat. Tak apa dia dalam otak tu pun tak tahu. Contoh macam tu lah. Kadang-kadang kita tak tahu. Tadi lah lalu depan kau tadi, ada ke dia? La ilaha illallah, aku tak perasan. Nampak macam tu kan? Macam tu lah. Tapi Allah Ta'ala kalau boleh buat kita macam tu, apatah lagi tentera kafir Quraisy tu senang. Bak kata orang Beijing tu sap-sap-soi lah. Dia kata macam tu kan, senang betul lah. Macam tu. Jadi bila dia dah buat macam tu, Nabi pergi dekat salah seorang tentera kafir Quraisy tu, Nabi ambil pasir tu, Nabi tabur kat kepala dia tu, sampai berterabur penuh kepala tu, sampai muka-muka dia tu. Tak sedar lagi tu. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Kita biasa baca kan ayat tu dalam surah Yasin, yang dibinakan tembok-tembok di hadapannya, tembok di belakangnya kan. Apakah kamu tidak boleh melihat? Memang you tak boleh tengok. Ada orang cakap, ada ustaz tu cakap, itulah ayat kita baca untuk mengelakkan speed trap. Bacalah kan. Masuk je highway, baca kan. InsyaAllah tak kena. Kono kan lah ustaz. Makna dia terlupa. Yang polis pun mengaji sekarang ni. Jadi polis dah baca dulu ayat tu. Jadi kau tak nampak dia nampak kau. Tu yang kono tu kan. Kono sama ni kau jangan main. Kau ingat polis tak mengaji. Polis mengaji, dia pasang lagi awal. Dia pun waja'alna min baini aidihim. Kita yang kono tuan-tuan kan. Jadi Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, dikatakan dalam satu riwayat, ada seorang lelaki
kafir Quraisy biasa, orang kebanyakan bukan tentera, dia nampak Nabi lalu dan Nabi tabur pasir tu nampak, dia pergi. Kenapa kamu biarkan tadi Muhammad dah lalu dah tadi? Kenapa kamu biarkan? Kenapa kamu tak bunuh dia? Mana ada? Tak ada. Kami tak nampak apa. Kau nampak ke? Tak nampak? Kenapa? Tak nampak. Aku pun tak nampak. Dia kata, apa dia buat? Kau pergi tinjau. Dia seorang tu pun pergi tinjau. Elok dia tidur dalam tu. Yang sebenarnya yang tidur tu Saidina Ali. Macam tu lah cerita umat. Lagi bosan ngangur dengan cerita. Ya. Lepas tu keluar. Nabi buat apa? Nabi pergi dekat. Dan orang kata Nabi menyembunyikan diri di gua. Gua apa? Hira pula dah. Gua Hira timur wahyu kat. Gua apa? Gua Sur. Syekh Baik jawab. Saya camah kat Kuala Pilah ada satu masjid tu. Saya tak nak cerita masjid mana. Saya cakap. Masa tu camah maulud. Makcik apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Nyaut sari seorang makcik. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dia kena marah pula. Samsing makcik ni. Tadi jawab okey lah tu. Gua Sur. Dia kata okey. Nabi pergi ke Gua Sur. Siapa yang pergi umrah, kadang-kadang dia ada peluang ziarah dapat pergi Gua Sur. Betapa sempitnya dalam tu. Dan semua berebut-rebut nak duduk dalam ruang tu, nak semayang, nak solat kat dalam tu. Dapat semayang sekejap jadilah kan. Okey. Jadi keadaan Nabi duduk kat sana dulu lebih sempit lagi daripada keadaan sekarang. Kan? Jadi bila Nabi pergi ke sana, kalau betul lah Nabi ni bukan pelarian, kenapa Nabi menyuruh situ? Silap. Itu strategi. Sebab apa strategi? Sebab Nabi duduk dekat dalam tu, macam mana pula Sayyidatina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar boleh hantar makanan ke sana? Zaman tu bukannya ada handphone. Semua orang hantar mesej. Ni Abah lapar, ni kau hantar kat ni, kat bukit ni, koordinat ni Abah send location. Ada? Tak ada. Tak ada. Jadi makna kata memang dah dirancangkan daripada awal. Bayangkan orang nak naik ke Gua Sur tu tengok pun tak sanggup. Bayangkanlah ketika itu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar menghantar makanan. 3 hari tu turut pergi hantar makanan dekat atas tu. Dia dengan Aisyah masak dan hantar makanan ke atas. Bayangkan Sayyidatina Asma hantar dengan tahap dia syarat mengandung 9 bulan, tuan-tuan dan puan fikir. Macam tu lah. Begitu juga Amir bin Fuhairah kan. Yang ni, menggembala kambing ni dia tutupkan jejak-jejak ni. Dia bagi maklumat intel. Macam mana sekarang ni? Kat mana kawalan-kawalan yang dibuat? Di border-border dekat sempadan mana? Tentera kafir Quraisy blok jalan sekarang ni. Kat mana? Dapat maklumat. Kemudian barulah Nabi berhijrah. Nabi berhijrah, Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Siapa yang pergi umrah, siapa pergi haji. Kalau naik bas pada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, dia akan nampak tepi-tepi tu kan. Ya Allah, bukit bukau, gunung ganang, batu-batu ni macam manalah Nabi hijrah dulu. Masalahnya bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Jalan Nabi ikut lagi teruk daripada itu. Kita naik bas pergi daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, dah pakai kain ihram. 5 jam ya tuan-tuan. Kejap terlalap terjaga. Lambek lagi kau Ustaz? Tanya kat mutawif tu. Lambek ke berapa jam ke Ustaz? InsyaAllah 3 jam. Ustaz tu sabar, yang panik dan ngulang jawab dengan orang tua ni kan. Bila sampai, yang seorang tu pula terlalap, jaga macam telanjang. Sebab pakai kain ihram, rasa ringan ni. Aduh. Macam tu ni pergi kau. Kan? Punya lama duduk dalam bas tu. Kalau ingatlah memori tu kan. Punya lama. Bayangkan Nabi berjalan kaki. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sampailah ke Masjid Quba kan. Sampai Masjid Quba, sampai kawasan Quba, Nabi bina masjid. Itu kita ringkaslah cerita tu. Kemudian Nabi sampailah beberapa hari perjalanan Nabi. Kalau siapa ada peluang pergi umrah lagi, jangan lupa singgah dekat masjid Nabi. Dekat muzium Nabi. Boleh tengok tu. Perjalanan, carta perjalanan Nabi tu. Berapa hari perjalanan Nabi. Macam mana Nabi berhenti. Macam mana Nabi perah susu. Lembu yang dikatakan sebenarnya dah koring. Kayak orang tu tak menyusu. Nabi dengan kuasa Allah keluar susu lagi. Kan? Nabi pergi sampai daripada Quba, barulah Nabi pergi ke Yathrib dan ketibaan Nabi disambut dengan riang dan gembira. Macam tu. Riang dan gembira orang menyambut Nabi sampai bersyair mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Happy. Macam tu Mahaban berjanji, faham? Ini sedih. Tala'al bad. Nabi kalau dengar tu pusing balik dia, tak jadi dia datang lah.
Dia kena gembira tahu. Itu sebab kitab apa mak saya dia masuk grup Mahaban Berzanji tu, kumpulan apa nama Najihatun Najah. Kita bagi kitab Berzanji Mahaban tu siap ada makna sekali dalam tu. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu lah. Seronok lah. Lah datang dia dah macam tu bunyi kan. Lah datang dia. Tak jadi tak datang. Nada dia. Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur. Kenapalah kita tak syukur kan? Macam itulah. Jadi, dan masa bila Nabi datang, berebut-rebut orang nak suruh Nabi tidur kat rumah dia. Masa tu dipersaudarakan puak Ansar dan Majirin apa? Muhajirin sebut. Majirin tu kau celet kat wati tu. Kan? Muhajirin. Apa beza Muhajirin dengan Ansar? Apa beza? Jangan risau, saya jawab balik. Jangan risau. Puak Ansar ada puak yang duduk, orang yang memang duduk menetap di Yathrib. Muhajirin orang yang mendatang. Kan? Macam orang sini, ada orang Negeri Sembilan. Dia kahwin dengan orang sini, langsung tak balik-balik Negeri Sembilan. Lepas tu sibuk cakap, kahwin dengan orang Negeri Sembilan, nanti tak balik-balik kampung. Sama yang pergi kampung orang lain, tak balik-balik Negeri Sembilan. Jangan salahkan orang Negeri Sembilan. Macam tu kan ayat dia kan. Tak ada lah saja. Yang sebenarnya bukan salah kampung tuan-tuan. Tu salah perangai masing-masing. Baliklah kampung sini kan. Bukan tak nak balik Ustaz. Ada sekali tu saya cakap macam mana terkeluarlah ayat. Ayat cakap Negeri Sembilan tu. Keluar mengeletek, cakap keluar mengelintin. Saya sebut. Ada seorang kat Sarawak saya cakap. Seorang beria galak kat belakang. Rupanya orang-orang bawa dah 10 tahun tak balik. Lah. Dia teringat arwah mak dia sebut dulu. Tapi setakat ni bahasa saya boleh difahami kan. Boleh lah. Saya keluar sesekala je. Sesekala je kan. Jadi bila tu dipersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin, pada ketika itu berebut-rebut nak suruh Nabi tidur rumah siapa. Dan Nabi pilih tidur rumah siapa? Nabi memilih untuk tidur di rumah seorang ni yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita tengok di Masjid Nabawi, kita nampak pintu masuk Abu Salam kita nak masuk tu kan. Pintu masuk depan tu yang kita beratur sekarang ni. Dulu tak payah beratur pun, sekarang beratur. Kan? Pakai sistem pusing sini nak masuk, nak pergi Raudah tu kan. Dekat luar pintu tu ada satu bangunan, tembok. Satu tembok tegak, dia tak letak label apa-apa. Tegak je macam tu. Lepas tu ada macam lubang angin sikit dekat atas tu dia buat. 4 segi macam tu. 4 segi macam tu dia tapi ada seorang dululah masa sebelum ditutup ada seorang lelaki duduk dia kawal kat situ. Orang tak tahu. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dekat dengan pintu tu. Jadi sebab kenapa tak letak label? Sebab ada orang makhluk-makhluk Allah daripada negara-negara tertentu tak boleh dengar macam tu. Dia mulalah menyembah tampek tu. Menangis-nangis dia. Seolah-olah macam ada keramat lah, apa semua kan. Kadang-kadang ada orang tertentu. Kita taklah macam tu. Cuma kita tahulah sirahnya ni apa, tempat ni apa, kita tahu. Kan? Jadi, dan antara yang dibuat pada ketika itu sampailah ada seorang ni punya baik lah kan. Dia offer dekat seorang sahabat ni. Ya seorang sahabat yang kaya-kaya. Salah seorang sahabat yang ikut Nabi sudahnya. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Cukup kaya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Abdul Rahman bin Auf. Seorang yang kaya-kaya, ada bisnes di Mekah, tapi terpaksa tinggalkan kerana apa? Kerana nak ikut Nabi. Itu sebab bukan semua orang ikut Nabi itu kerana Allah. Ada seorang lelaki tu ikut Nabi sebab ada perempuan yang dia suka tu. Dia nak sangat kahwin dengan perempuan tu dan perempuan tu ikut Nabi. Maka dia ikut perempuan tu. Tu yang keluar tu, aman kanat hijratuhu ila dunya au amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi bukan semua. Tapi Abdul Rahman bin Auf ikut. Dia kata mari kita sama-sama ikut Nabi berhijrah. Abdul Rahman bin Auf adalah salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Tetapi dialah senarai yang tak akhir sekali masuk. Sebab dia paling kaya, duit paling banyak. Jadi banyak soalan yang dia kena jawab sebelum masuk syurga. Jadi tuan-tuan tak usahlah minta kaya.
lambek masuk syurga. Kan? Nampak nak kaya tanggungjawab dia besar. Kan? Sederhana. Itu sebab Nabi pilih hidup sederhana. Jadi Abdurrahman bin Auf pergi, dia bawa 2 je kat tangan dia. Apa dia bawa? Dia bawa keju dan minyak. Cheese. Dengan minyak dia bawa. Masa dia bawa tu keju dengan minyak, dia bawa sampailah ke Mekah. Dia jumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Nabi persaudarakan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, Sa'ad bin Rabi' ni siapa? Dia adalah merupakan saudagar unta leher panjang. Bukan. Dia adalah merupakan saudagar kurma. Dia adalah pemilik ladang-ladang kurma, orang kaya di Yathrib. Jadi dia kata, wahai Abdurrahman bin Auf, kau cakap kau nak apa? Aku ada tanah-tanah banyak. Kau pilih je kau nak yang mana. Macam itulah persaudaraan puak Ansar dan Muhajirin pada ketika itu. Abdurrahman bin Auf, tak apa, Maha Suci Allah, syukurlah banyak-banyak atas kebaikan kau ni. Tak apalah, aku tak nak. Kalau macam tu, tak apa. Aku ada ramai isteri. Mana satu kau nak? Kau cakap je. Open tender. Bukannya dah pilih siap-siap. Dia kata, ni sekarang ni mana ni antara isteri-isteri aku ni, mana nak tunjukkan perempuan-perempuan. Macam tu open cara fikir. Dia kata, ni aku ada isteri-isteri ni, mana satu yang kau nak? Dia bukan cakap, aku dah ramai isteri, kau ambil lah. Ni pemalih ni, kau ambil, aku tak nak. Tak. Dia kata, mana satu kau nak, kau cakap dengan aku. Tapi Abdurrahman bin Auf kata apa? Maha Suci Allah, semoga Allah memberkati kamu. Sungguhnya aku tak nak. Tak mau dia. Itulah tahap persaudaraan puak Ansar dan Muhajirin. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Tetapi hari ini masyarakat dewasa ini mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Tengoklah berapa banyak skamer-skamer yang tidak bertanggungjawab. Menipu orang kampung. Termasuklah orang di luar negara yang bernama Slim River. Dia letak muka Ustaz Don. Dia letak muka Samsul Debat. Dia letak muka Ustaz Arianto. Keluar pelaburan saham yang menguntungkan. Risiko sangat rendah. Bayar 1,000, dapat 7,000. Betul ke tak? Betul. Untuk beberapa orang pertama memang dapat. Betul lah. Dapat 7,000 ha. Masuk kali kedua. Dengan dia hilang. Ya, betul. Jangan percaya. Dengan ini saya sebut, kalau ada orang letak muka Samsul Debat, pelaburan, itu tak betul, saya isytiharkan. Kan? Tu sebab bak kata orang, kan, kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Makna kalau bab saham ni tolonglah belajar dulu. Jangan main tonyoh, ingat nak untungnya. Tu belum cerita, tokan-tokan dapat duit, rupanya along. Ada dalam media sosial sekarang ni, tak susah dah. Tekan-tekan dapat duit, rupanya dia bagi pinjaman. Jangan main-main sekarang ni macam-macam style. Bila orang tu buat pinjaman pula, bila buat pinjaman, dia kena bayar dalam tempoh 3 minggu. Dia sepatutnya pinjam 3,000, dia dapat 2,200. 800 dah ambil simpan siap-siap. Dalam minggu pertama boleh bayar, minggu kedua tak boleh bayar, minggu ketiga tak boleh bayar. Dia kata, awak kena bayar sekarang. Sekarang tak kena bayar. Kalau tidak, awak siap. Tiba-tiba dapat satu call. Betul ke awak hutang ni? Jangan risau, saya tolong awak settlekan. Pap, dia bayar 5,000 kat orang tu, orang ni kena bayar pula kat orang ni. Tu style dia sekarang. Pap, tak boleh bayar. 5,000 kena bayar. Kalau tidak, awak siap. Asal datang semua. Awak ada hutang dengan dia 5,000. Tak apa, saya tolong awak. Dia bayar pula 8,000 kat orang ni. Sudahnya jadi 8 lapis. Total semua 8 orang, 8 kepala dia berhutang. Total dia hutang 35,000. Tak termasuk bunga yang diada-adakan. Itulah cerita tu. Tapi balik cerita tadi, Abdurrahman bin Auf kata, aku tak nak. Habis kau nak apa? Cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasar, kerana aku nak berniaga di sana. Pergilah Abdurrahman bin Auf, berbekalkan minyak dengan keju yang dia bawa tadi. Pergi dekat pasar, dia berniaga. Berniaga di pasar pada ketika itu didominasi oleh puak-puak Yahudi. Bayangkanlah. Abdurrahman bin Auf
bermodalkan keju dan minyak, akhirnya dia jadi peniaga yang berjaya. Bila jadi peniaga yang berjaya, kalau kita tengok sebab apa orang suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf, sebab dia jujur, dia amanah, dia tak menipu. Dia jual unta, bayanganlah, dia jual unta, modal 1,000, dia jual balik unta tu pun harga 1,000 dinar. Macam mana? Apa soalan orang tanya? Modal 1,000, jual pun 1,000. Apa soalan orang tanya? Apa untungnya tu? Jadi untungnya adalah pada talinya. Tali yang mengikat unta tu dia jual dengan harga 2 dinar. Jadi boleh pilih tali tu nak warna apa. Warna purple, warna merah, warna apa. Jadi untung setiap ekor unta tu Abdul Rahman bin Auf dapat 2 dinar saja. Tetapi bila ramai orang berurusan, maka banyaklah keuntungan yang dia dapat. Maknanya sebenarnya Islam dah lama mengajar kita tentang sistem volume. Nampak tak? Yang penting banyak orang beli kat dia. Orang lain beli untuk 1,000, jual 2,000. Tak, dia jual 1,000 juga. Tapi untung dekat harga tali. Abdul Rahman bin Auf ni kekayaan dia, bayang punya kaya lah. Setelah ketiadaan Nabi, Abdul Rahman bin Auf bayar gaji. Setiap isteri Nabi ada 2 pegawai yang akan, 2 pengawal yang akan mengawal isteri-isteri Nabi setiap kali nak pergi pasar, nak beli barang. Perbelanjaannya pun Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Kemudian segala benda-benda keperluan nak beli tanah, beli apa, keluarga Nabi, Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Kemudian dia juga yang menyumbang setiap kali peperangan. Tak pernah dia sumbang, tak sumbang, mesti sumbang. Kemudian kepada mangsa peperangan Badar, makna keluarga yang terlibat lah, yang kematian di perang Badar ni, setiap ahli keluarga tu, setiap keluarga dapat. Makna bukan setiap seorang, makna satu keluarga tu semuanya akan dapat. Dia bagi pampasan pada setiap keluarga tu. Tak kurang harga nilaian duit hari ni RM400,000 setiap seorang. Kalau nilaian harta. Itulah dia Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak tunjukkan macam itulah kayanya Abdul Rahman bin Auf. Tapi banyak soal siasat. Jadi cukuplah cerita tu, kan? Faham ke tak faham? Jadi sekianlah ceramah ini. Bukan susah kan? Tak ada. Tapi makna kata nak bagi tahu innamal a'malu binniyat, kan? Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat hijrah ni, Nabi ada sebut satu perkara, sesungguhnya tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat tu sendiri pun susah dah. Dan yang keduanya, jihad, perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan tu pun susah. Jadi 2 perkara tu je yang tinggal sekarang. Jadi tanamkanlah niat yang baik-baik. Kadang-kadang niat pun tak nak. Contoh, niat datang masjid. Bukan senang. Malam ini pun bukan senang. Ramai ada yang tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang malam ni. Kan? Kita pun heran, dia ni daripada mana datang ni? Dia ni kampung ni ke kampung lain? Contohlah kan. Rupanya kampung ni juga. Kenapa kau tak pernah nampak sebelum ni? Soalan dia kan. Tak ada, sebenarnya saya kerja luar, sibuk sikit. Dia kata kan. Datang dia dengan tahap jalan berliku-liku ni, berleang liuk tadi. Mabuk-mabuk, muntah dalam plastik tu sebab nak sampai kat masjidnya. Ya, nampak banner, dia ikut map dan ways sampai dia. Tu jihad tu tadi. Bukan senang. Contohlah cakap, orang lelaki kan cakap satu soalan. Hijrah hari ini adalah berhenti rokok. Contoh, nampak kan? Kan berubah muka tu. Nampak kan? Berubah muka. Dengan ada orang tertentu, tak dapat. Itu tak dapat, Ustaz. Minta maaf. Kenapa pula? Ada imam tu balik daripada Jordan tu. Elok dia rokok. Nampak? Dia punya rujukan sandaran. Lain macam. Kan? Jadi tak kata, bukan senang. Bukan senang. Betul tak? Orang tu dah hari-hari mokok. Bukan senang nak tiba-tiba suruh berhenti mokok. Niat pun tak boleh. Jangan kata berhenti, suruh niat je, niat nak berhenti.
Oh tak dapat dia kata. Kena isap rokok juga. Alhamdulillah Ustaz, saya dah berhenti beli. Tu boleh. Dia berhenti beli, dia tak pernah berhenti isap. Yang seorang tu pula, Alhamdulillah Ustaz, saya dah berhenti. Saya isap vape sekarang. Sama aja. Jadi bukan apa? Sebab apa? Percaya cakap saya. Kan? Di Pinang tu, dekat Masjid Simpang 4 tu, yang sebelum masuk jambatan kedua tu kan, saya pernah camah situ, dekat dinding tu ada tulis tu, fatwa pengharaman rokok. Ada seorang tua tu sambil isap rokok baca. Bayangkan. Punya saya pun tak faham nak menggambarkan keadaan. Notis tu salah ke? Aku baca betul dah tu. Dia macam siap ngangguk-ngangguk tu. Orang tua ni kan. Macam tu lah. Macam nak tertanggal dah notis tu. Macam tu lah kan. Macam tu. Tak. Nak beritahu niat pun susah. Susah niat ni. Itu sebabnya niat dan jihad. So, daripada hari ni, tanamkan niat nak buat baik. Salah satunya berhenti merokok. Saya faham susah. Tapi tanamkan niat. Aku memang nak berhenti merokok. Belum pernah lagi kajian menunjukkan yang isap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah kan? Kita tahu dia mendatangkan mudarat. Tahu. Semua tahu. Malahan isap rokok. Contoh kita isap rokok. Masuk dekat hidung orang ni. Orang lain mendapat. Ni tak sukalah. Sedut sikit. Rupanya dia punya jantung tak kuat. Dia collapse. Sebab kan asap rokok kita. Akhirat besok kau ingat terlepas. Dia akan tuntut siapa yang punca dia jadi macam tu. Nah, ni cakap betul ni. Dah mula dia hujah ni. Nah, tu sebab saya kata memang susah. Tapi contoh kan, saya ada seorang kawan saya memang kuat isap rokok, heavy smoker dalam bahasa orang Slim River. Dia isap rokok tu jenis apa tau? Habis tu sambung. Satu hari 2 kotak. Kadang-kadang 3. Tapi kebiasaan 2 kotak sehari. Maknanya lebih kurang 40 batang sehari. Jadi saya kata tak apa. Cara nak berhenti kita buat macam mana? Hari ni, seminggu ni 40 batang sehari. Isnin sampai Ahad, 40 batang sehari. Minggu depan, 39 batang sehari. Minggu satu lagi, 38 batang sehari. Buang 2 batang. Minggu satu lagi, 37 batang sehari. Minggu satu lagi, 36 batang sehari. Minggu satu lagi, mati. Tak sempat berhenti. Contoh kasar ni. Tak, betul. Jadi, biarlah kita mati dalam usaha sedang berusaha nak berhenti merokok. Berhujah dengan isap rokok ni payah. Arwah abah saya marin pun isap rokok juga. Tahu, berhenti-berhentilah isap rokok. Kan? Dia kata isap pun dah tak banyak dah sekarang ni. Sekali isap sebatang ya, arwah abah saya. Memang tak ada orang sekali isap pek batang bah. Dia kata dia. Macam tu lah. Sekali isap sebatang lah kata kan. Macam tu lah ya. Orang cakap kau baik kau berhenti. Kau dah isap rokok berapa tahun? Kau isap rokok berapa tahun? Kalau ikutkan daripada bujang dulu, ada 20 tahun. Kau tahu tak? Kalau kau kumpulkan duit kau ni, kau boleh beli kereta cash tau. Kau yang tak isap rokok pun bayar kereta hutang, banyak cerita. Susah hujah dengan dia orang ni, susah. Macam mana kalau asap tu macam tu lah idea dia. Macam tu lah. Bukan senang nak berhenti. Macam mana? Tapi niat tu kena letak. Niat kena letak. Dan perjuangan untuk melaksanakan apa yang diniatkannya. Kan? Hijrah ni menyalakan cahaya harapan di hati para Muslim. Pengertian hijrah ini perubahan ke arah yang lebih baik. Dulu tak semayang, sekarang dah semayang. Dulu semayang tapi lewat waktu. Wayanglah, bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Dah pupus dah. Terperanjat imam. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Kuat pula tu. Allahumma hdina fi. Siapa pula ni? Kan? Bayangkan. Kalau dulu semayang lewat, sekarang semayang awal waktu. Semayang awal waktu dah dulu. Sekarang kita semayang awal waktu dan berjemaah. Dulu semayang berjemaah di rumah. Sekarang berjemaah pula di masjid. Semayang berjemaah, lepas tu bagi salam tu balik. Tak, lepas semayang berjemaah, dia tunggu dulu wirid, lepas tu sampailah doa.
Lepas dulu semayang Jumaat tu balik. Tak. Lepas tu juga dia semayang sunat rawatib. Dia buat solat qabliyah ba'diyah dia buat. Lepas tu dah habis tak? Dia mengaji. Makna sentiasa menambah baik. Itu maksud hijrah yang kita kena faham pada hari ini. Kalau dulu mengumpat, sekarang nak berhenti mengumpat dah, tak nak mengumpat dah. Tak nak. Tapi nak buat macam mana? Orang perempuan tak dapat dipisahkan dengan umpatan-umpatan itu. Rancangan favourite dia cuba tengok besok. Besok tengah hari, sebelum tengah hari ada satu rancangan TV. Cuba tengok. Oh, dia akan menghadap depan TV tu. Nak tengok masalah-masalah panas. Nak tengok masalah artis-artis tertentu. Lepas tu dia pergi kenui. Kau tengok tak? Tak sangka betul kan? Tak sangka. Yang dia umpatkan tu siapa? Manusia juga walaupun artis. Kan? Macam-macam. Tingginya Samsul Debar. Saya maafkan. Kan? Lepas tu belum cerita dah buka tadi papan tu kan. Ya Allah, dalam TV nampak tua kan. Wah, hajar betul tu. Saya maafkan juga. Saya pergi Sarawak hari tu lagi pula. Nak ambil gambar boleh. Perempuan Kristian. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Bukan. Saya kata salah. Kan? Tak tahulah nak sedih ke nak suka, tak tahulah kan. Tapi macam itulah ayat yang disebut kan. Tu belum cerita salah Samsul lagi tu. Macam-macam kan. Jadi hijrah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berarti perpindahan, yang mana secara khusus hijrah definisikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW, dan secara umum perkara hijrah ada berpindah, menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik untuk alasan tertentu. Baik itu adalah untuk keselamatan, baik itu adalah untuk kebaikan dan sebagainya. Hijrah itu juga berarti perubahan, iaitu sikap, tingkah laku dan sebagainya ke arah yang lebih baik. Contohlah, kalau dulu kita makan, ini kita buat perubahan sikap kita. Kita makan kenduri, esok ada kenduri ni, yakin. Ini musim-musim mengawan ni, setiap minggu ada. Ada je orang bernikah, tak habis-habis orang bernikah, kan? Dan kalau kita tengok pergi kenduri kahwin, apa yang berlaku? Cuba tengok kita makan macam mana. Makan buffet. Berapa ramai orang yang tinggalkan makanan dia, tinggalkan pinggannya di atas meja. Walaupun dah ada tempat meletak pinggan. Saya nak cerita, waktu saya berceramah satu ketika nak berceramah di sebelah utara ni, saya bersinggah dekat hentian rehat R&R Tapah. Dekat situ ada satu restoran ayam goreng segera. Ada orang tua rambut putih pakai cermin mata berdiri kat depannya tu. Tagak patung dia tu. Yang rambut putih pakai cermin mata. Dia punya kedai yang goreng tu warna merah. Jangan disebut je namanya sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Tu saya sebut macam tu je, ayam goreng. Saya pun masuklah ke dalam restoran tu. Bila masuk dalam restoran tu dengan driver saya masa tu, kawan saya lah. Masa tu member saya dia ganti driver, dia ikut saya. Kami berdua masuk, ambil, dah berdia order, dapat ayam tu. Lepas tu dapat ayam, lepas tu ada roti sikit, adalah yang saya order tu. Sebelum you all tahu apa benarnya kan. Jadi jom kita nak duduk kat mana ni? Kita tengok mal, nampak ada satu meja sebelah meja Mak Saleh. Ada orang putih 4 orang. Saya kata jom kita duduk sebelah dia. Boleh kita dengar dia cakap apa? Nak mengendap, nak dengar. Mana tadi kutuk orang Malaysia ke apa, nak dengar lah. Duduk dekat sebelah tu memang tak faham. Sebab dia tak cakap orang putih pun, dia cakap bahasa tak tahu lah. Bahasa Chechnya ke, bahasa apa Uzbek ke, kau cakap dia cakap apa benda pula burak ni. Jadi tak faham. Cuma 4 orang tu cakap kejap gelak, gelak makan, cakap makan. Bila dah habis, dia boleh kutip ayam-ayam tu letak dalam pinggan dia dan masing-masing bawa dulang masing-masing pergi ke tempat sampah, buang sampah tu, dia susun pinggan kat tempat, letak dulang kat tempatnya. Hari itu yang bersih adalah meja mereka dan meja saya. Saya pun sebab dia tengok orang putih tu tadi, kalau tidak tertinggal juga rasanya. Nak tunjuk kadang-kadang itu perubahan sikap yang kita kena buat. Bersih tu patutnya kita. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Pening kepala. Tengok kan bab kebersihan, cuba tengok pergi kat masjid, pergi kat surau.
Sedangkan kadang orang sakit perut, masjid. Tak apalah dia singgah masjid hanya sekadar nak buang air. Tak apalah. Tapi bila dia masuk masjid, dia tak berani masuk dalam ni. Kalau dia tak ambil wuduk, kadang-kadang takut dia. Nak kena ambil wuduk dulu. Dia masuk ke mana toilet. Aduh, dia punya arrow tu berpusing sampai ke belakang sana. La ilallah, jauh jamban ni. Nak terbarai dah kawan tu. Bila masuk pula, ya Allah, rosak. Sumbat satu tu. Aduh, dia masuk toilet perempuan. Allahu Akbar. Semuanya macam-macam lah kerosakan. Itu kita tak nak. Image kita tu masuk dalam. Kadang-kadang ada orang boleh flash tu tak rosak pun, tapi saja meninggalkan kenangan untuk orang selepasnya. Heran betul. Saya pernah jumpa dekat sekolah, bukan sekolah, ada satu sekolah tu saya pergi. Ada satu sekolah tu, bayangan najis tu dalam sinki melintang. Masalahnya sinki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Itu cerita tu. Maknanya ada usaha memindahkannya ke situ. Saya yang paling saya tak sanggup tu apa tu, bila dengar seorang makcik cleaner tu, sebab mulianya kerja makcik cleaner ni. Dia kata tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Allahu Akbar, bayangkan kalau tu mak kita. Saya doakan biar bisul lah jubur orang itu. Goram betul akulah. Aduh, bayangkan. Iya, minta maaf cakap. Benda ni berlaku. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan Islam ni image an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita patutnya lebih bersih daripada orang lain. Kenapa kita tak bersih? Faham tak? Malu kita. Sila jaga kebersihan tandas ini. Tak faham. Kena ikut masjid Pasir Besar Kek Gomeh tu. Setiap masuk pintu jamban tu ada pantun kat dinding. Ada kucing, ada tikus. Dah kencing, jirus. Macam tu. Tak peranjat orang tu baju. Lain macam pantun ni. Tok Siak tu dah geram. Dia yang menyuntalkan kawan tu. Flash ni tak rosak pun. Kenapa kau tak nak flash? Flash lah. Apa teruk sangat kau punya hilang ingatan. Tiba-tiba dia bersedar, apa aku buat kat sini? Macam tu lah. Jangan main-main. Buat, jaga. Perubahan. Kita kena buat perubahan yang lebih baik. Makna pengertian hijrah dalam Al-Quran, surah Al-Muddathir ayat ke-5. Perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Kita tinggalkan perbuatan yang keji. Surah An-Nisa ayat 34. Berpaling dari isteri yang tidak patuh. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan, yakni isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan. Dan kerana mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Macam itulah. Nak didik isteri pun dia beritahu. Itu pun satu perubahan yang kita kena buat. Berpaling pada isteri yang tidak patuh. Maknanya berpisah tempat tidur. Tapi hari ini orang perempuan yang memisahkan diri daripada lelaki tempat tidur. Orang lelaki yang kadang tak tahan. Kan? Itu masalah. Kesian banyak aduan saya terima. Tapi betul lah orang perempuan cuba jangan garang-garang sangat dengan suami. Menurut kajian di Malaysia ni, suami mati dulu. Faham? Jadi cuba bagi layanan yang terbaik. Kadang-kadang kesian suami itu. Abang, tak adalah. Dia nak susun ayat, abang teragak macam apa? Hilang ayat dia kawan tu. Abang teragak macam nak makan apa? Bubuh lah, terus bubuh nasi bukan payah buat apa masalah orang perempuan. Menyemak, mekak lah, percayalah lain. Dia dalam rumah flat. Turun bawah, beli kat Masjid Senah tu. Belilah bubur nasi tu. Tapi dia nak air tangan isteri dia, lain sedap dia. Dia punya tahap apa, dia fikir menung sedih, hampa, tasapit kepala kat lift.
langsung mati. Yang selamat bubur. Masa tu tahulah orang perempuan tu nangis. Allah, tak sempat masak bubur untuk arwah ni. Bukan tak sempat, kau yang tak nak. Akhirnya Imam, Bilal dengan makmum jadi mangsa. 3 malam kenduri tahlil, bubur dah. Makmum sampai tanya, "Mam, malam ni bubur juga?" Macam tu lah nampak dia teragak kat arwah. Sakit perut dah kawan tu makan bubur setiap malam. Hai. Iya. Apa yang susah sangat. Kadang-kadang ada juga bukan hanya perempuan aja, lelaki kadang garang sangat dengan isteri. Dia punya garang tu. Cepat sikit. Mana nak lambat? Mana air? Keduk menggigil. Tumpah air tu tinggal separuh. Apa tinggal separuh tu tumpah? Itu pun tak boleh harap. Hei, geram aku kau ni lah. Saya nak gayakan bagi faham. Bukan nak minum sangat. Satu hari tu dia demam. Aduh, sakit kepala aku ni. Cepat siap, pergi klinik, cepat. Dia coba kerja. Cepatlah, sengit tudung kawan. Cepat ikut. Lembab sangat. Sampai dekat hospital. Aduh, sakit dah, demam ni. Sabar abang. Apa saya sabar? Kau tak tahu. Marah. Jumpa dengan doktor India tu. Pakcik, saya tengok semua okey, tekanan darah semua okey. Pakcik ambil ni bekas ni, pakcik pergi kencing. Dia masuk dalam bilik air. Kau tunggu sini. Tagak bini kat luar bilik air. Dia pun kencing. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam. Bini pegang kencing, menggigil. Sudahnya habis kencing ni. Matilah aku. Mampu marah ke orang tua ni. Dia pun tukar dengan kencing dia. Panah kencing tu kan, dia letak kat atas meja tu. Laki keluar, "Mana kencing tadi?" "Tu bang." "Tadi penuh ke?" "Macam tu lah bang," dia kata. Bagi kat doktor India tu. Lepas tu doktor tu pun buatlah test. "Pakcik, besok pakcik kena datang balik ni." "Kenapa pakcik kena buat kad merah ni?" "Kenapa?" "Pakcik mengandung." "Dah mengandung pakcik." "Manung pakcik tu balik." Aduh, Allah. Patutlah rasa bergak-gak dalam perut ni. Percaya tu. Bini pun senyap. Serba salah. Nak cakap ke tidak? Itulah, jangan garang-garang. Jangan garang-garang suami isteri ni. Berubah. Tapi itu jaga. Orang perempuan pun kena jaga, hati-hati. Hari ni saya nak pesan suami isteri ni, pastikan satu lagi jaga iktilat. Jaga iktilat ni jaga perhubungan satu dengan yang lain. Kadang-kadang berkawan-kawan, bersatuan, jaga batas-batas. Tolong jaga. Benda ni pun boleh mengganggu rumah tangga. Ya? Begitu juga surah Al-Ankabut ayat 26, kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Surah An-Nisa, meninggalkan terpakat atau sifat kerana menuntut redha Allah. Sanggup tinggalkan satu tempat kerana nak mengejar redha Allah. Contoh, suami bertugas tempat kerja. Suami bertugas, isteri ikut. Walaupun kita terpaksa tinggalkan kampung halaman, dah seronok duduk situ, minta maaf saya tak nak ikut abang. Minta maaf saya tak sukalah. Tempat terbaik seorang isteri adalah di sisi suami. Ikut. Kadang suami nak berhijrah, ikutlah. Permudahkanlah. Buatlah ikut prosedur. Cabaran nak berubah, kenapa? Pertama, dia tak nampak sebab dia perlu berubah. Dan yang kedua, dia tak tahu bagaimana nak istiqamah dalam perubahannya. Kan? Kadang-kadang istiqamah adalah 9 huruf yang ringan dibicarakan, namun liat dan begitu berat untuk melakukannya. Antaranya, orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliahnya. Kedua, orang ingin berubah daripada tabiat buruk kepada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan tabiatnya yang buruk, dan kemudian ingin menjadikan rutin harian yang produktif tanpa sesaat pun dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia di atas dunia ini. Jadi, kalau nak berubah ke arah yang lebih baik, ada 7 perkara yang kena ada. Pertama, matlamat mesti jelas. Apa dia? Aku nak belajar mengaji Al-Quran supaya aku boleh mengaji dengan lebih baik. Contoh, jelas. Aku nak mengaji lah, macam tu je, tak jelas. Aku nak semayang lah, selama ni kau tak semayang, tunggu mati. Nanti orang semayangkan dia. Contoh, kadang-kadang orang tu kena jelas. Matlamatnya mestilah jelas. Kedua, melazimi taubat. Kita kena membiasakan diri kita bertaubat pada Allah. Tu sebab bila lepas semayang, imam mesti akan pimpin istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih.
Ataupun yang kaji lagi. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu segala istighfar. Ataupun astaghfirullah, tu je paling simple. Nabi ajar kaifa nastaghfir Rasulullah, katanya sahabat, Nabi jawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaga Nabi tak ajar. Astaga lah, pahala pula tak dapat pahala kan? Astaghfirullah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jika kamu bertaubat hingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa kali ini. Macam itulah, ya. Jangan tak nak lagi dah, tak nak ngumpat-ngumpat. Contohlah, saya bergaduh dengan imamnya, saya kutuk imamnya, tak boleh pakai imamnya, aku menyampah betul dengan imam tu lah. Contohlah. Tapi saya jumpa imam, mam minta maaf mam ya. Saya dia cakap imam apa-apa ke, saya minta maaf tau mam. Imam pun, yelah samalah kita pun. Terima kasih lah banyak. Saya pun minta maaf. Kami sama. Boleh jumpa. Tapi yang kita tengok dalam media sosial, kita tengok dalam TV, kita kutuk tak siapa manusia dekat dalam tu. Tak kisahlah menteri ke tak menteri ke, wakil rakyat ke, pembangkang ke kerajaan, tak kisah siapa. Kita kutuk orang dalam tu. Dengan tahap kita sedar, kita ni siapa nak jumpa dia. Kita tak ada peluang jumpa dia. Buat apa saja-saja buka akaun. Faham tak? Itu maksud saya, kadang kita cepat nak menghukum orang. Kan? Dia buat salah tak apalah, tapi sekadar bagi pandangan, jangan cakap dia ni tak boleh pakai ni, dia ni. Kita tuduh macam-macam, kita ceritalah kat orang, sebar. Tapi masa bila nak minta maaf orang ni? Tak ada masa. Itu sebabnya kita dalam hidup ni jangan sibuk-sibuk nak mengumpat, nak mengatur orang. Dia ada tajuk ni, ribah dan fitnah. Ribah cakap benda yang betul pasal orang, tapi orang akan terasa sebab tu mengata. Satu lagi bercakap benda yang tak betul pasal orang, itu adalah fitnah. Saya tak sempat nak cerita malam ni. Maknanya kalau confirm, kena panggil lagi. Ya, untuk tajuk tu pula. InsyaAllah bulan 2 tahun depan. Okay. Booking cepat. Ribah dan fitnah. Kemudian, ketiga, berdoa pada Allah, minta Allah bantu kita. Kemudian, keempat, mulakan dengan perubahan yang ringan. Jangan tu. Contohnya, macam kita istighfar tadi kan. Apa kelebihan istighfar? Bila kita istighfar, akan padam segala dosa-dosa kita, ikut bilangan istighfar kita. Contohlah hari ni buat berapa puluh dosa. Katalah hari ni buat 50 dosa. Tapi kita istighfar apa? Kita istighfar 1000 kali sehari. Ui, banyaknya ustaz. Tak dapat tu. Siapa suruh terus buat 1000? Buat lepas subuh 200. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak sampai 5 minit, settle 200. Lepas zuhur 200. Lepas asar 200. Lepas maghrib 200. Lepas isyak 200. Tak cukup 1000. 1000 sehari. Tapi buat dosa 50 katakan hari ni. 50 dosa kita buat. Maka malaikat akan gunakan istighfar tu. Padam 1, 2. Selesai 50. Ada balance 950 lagi. Macam mana? Maka malaikat akan buka pula muka surat semalam. Muka surat sebelum ini. Itu sebab istighfarlah banyak-banyak. Orang istighfar, Nabi kata apa? Akan diberikan 3 kelebihan. Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Akan dilapangkan dari segala kesempitan. Akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Lepas solat, jangan sombong dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkecapuh balik Tahu berkecapuh? Orang ni 9 faham lah berkecapuh ni. Dia kalau bahasa orang KL tu berdesuk. Orang Negeri Sembilan yang dalam sikit monobut. Atau dalam paling laju sekali menculin. Itu paling laju tu. Kan? Tak pek nak aja. Tak. Dia bunyinya menculin. Jadi laju betul. Bagi salam hilang. Bagi salam hilang dia. Jangan sombong dengan Allah. Paling tidak 3 kali. Astagfirullah. 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 Lepas tu doa. Sepaling pendek doa yang kita ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahi alamin. Apa lah. Tu doa apa? Doa makan.
Allahumma barik, ya Allah berkatilah rezeki kami. Allahumma barik, berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Berdoa berpuluh tahun tapi tak faham apa dia baca. Doa makan dengan. Tapi betul, masyarakat kita faham tu doa makan aja. Jadi kalau doa lepas tu astagfirullah, 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 doa tu slow, jangan orang Allahumma barik lana fima. Kalau terdengar kat budak sebelah tu, budak dia doa makan, dia tahu kan. Jadi kalau nampak lembaga yang pelik-pelik dekat jalan-jalan yang sunyi-sunyi ni, itu juga ayat baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari dia. Gila betul dengan aku nak dimakan dia kata. Hantu pun tahu tu nak makan masalah. Okey, kemudian yang ringan-ringan. Macam contoh solat tadi kan. Macam solat tadi kita cuba ubah nak tambah solat sunat, buat solat sunat. Macam lepas maghrib tu buatlah solat sunat 2 rakaat. Kan? Buat. Kadang-kadang orang lain buat solat sunat 2 rakaat, dia relax ke sana kat dinding ni. Relax. Seolah-olah kau buatlah, aku dah banyak. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah kan. Jadi buat. Kan? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah, masukkan duit pagi-pagi. Pak, zrap, masukkan. Kan? Zrap tu makna banyak. Keting. Tu sikit. Macam tu kan. Bakal lontung bunyi tahu duit siling masuk ni. Tahu dah kan. Jadi yang penting ikhlas. Tahu masalah 20 tahun kau punya ikhlas tu kelantungnya. Kan? Dia masuk tu senyap. Tisu masuk kau hajar betul. Kan? Masuk tu sumbangan. Bayangkan nak program dia Felda Palung 14 di Negeri Sembilan di Jempol tu, dia buat kempen pada Palung 14. Anak-anak sekolah rendah datang solat subuh berjemaah, dapat duit belanja RM3 pergi sekolah. Bising lah abah, pergi masjid dapat duit belanja, pergi abah dia kata. Abah tak pergi. Suruh anak pergi kan. Sudahnya buatlah kempen untuk orang dewasa. Siapa yang datang solat berjemaah 40 hari berturut-turut, solat subuh berjemaah 40 hari berturut-turut, layak untuk cabutan bertuah memenangi skuter. Ada 10 pemenang. Ramailah yang datang. Ada orang terlepas tu, hari ni terlelap, Allah, kosong balik semula. Dia setiap kali lepas semayang kena sign dengan AJK masjid. Nanti tak ikhlas lah Ustaz. Memang dia kadang-kadang mula dengan tak ikhlas, tapi bila dia dah rasa kelazatannya, baru dia tahu. Tentang ada skuter, 10 biji skuter, kocik punya hal, minta YB kawasan. Settle. Orang kaya sini pun ramai, Slim River. Kan, minta bantu. Kan? Contohlah. Jadi, perubahan tu perubahan yang sikit. Dan sedekah walaupun 50 sen tak apa. Sebab Nabi sebut sungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Pilih persekitaran yang sama dengan misi kita. Kita nak berubah jadi baik, tak nak tinggal solat, maka kena pergi tempat yang orang bersolat. Pergi ke warung kup, pergi kat warkop. Macam mana? Warung kopi. Warkop. Saya pergi Indonesia Pak, hari itu namanya warkop. Warung kopi itu warkop sebutnya. Dia memang dia ringkas-ringkaskan semua. Ringkaskan warkop. Pergi sana, pergi Indonesia macam ni. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Pak. Sini ya. Kat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Kan? Jadi silakan Pak, silakan Pak. Di mana toiletnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Sini Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah saya tu. Risau lah aku dia masuk toilet. Macam tu lah baik ada orang kan. Driver tu kita ajak turun makan sini. Tak apa Pak, aman Pak. Saya dalam mobil aja Pak, dengan baju batik Jawanya kemas tegak je duduk dalam kereta tunggu. Driver kat Malaysia ni sama konyang dengan bos saya. Kan? Kadang dia nak makan lagi banyak pada bos kan. Cakap apa? Yang penting bos bayar tu kan. Tak apalah. Satu budaya yang berbeza lah, tak apalah.
Kan kalau kita macam contohlah anak-anak ni, ada yang nak berjaya dalam peperiksaan, dia kena bergaul dengan orang yang berjaya, anak yang sama-sama nak berjaya. Macam adik-adik tahfiz tu kan, yang sorban ni lagi besar dia kepala tu. Tak, bukan semualah. Tak, dia sorban tu lagi tinggi tu, lagi banyak ayat dia tu. Dia bercampur dengan sesama dia sebab hari-hari menghafal sama-sama. Dia menghafal sabalah seokoknya. Tak apik dah. Yang seorang lah highlight ah, yang seorang tu tak apik dah budak tu menghafal. Dia tu sebabnya dia bercampur dengan sesama dia tu. Kan? Cuba tanya tu, adik yang kecil tu, tahu yang tu, yang kecil tu. Adik, dah berapa juzuk dah? Dua juzuk. Juzuk berapa? 30 dengan 29. 20 dan 1. 1 dan 30. Budak tu nampak tu. Juzuk 1 dan juzuk 30. Macam. Itu saya cakap tadi. Tu sorban macam tu. Kalau dia habis satu Quran, tak tahulah macam mana sorban. Nampak marah. Tak, bagus budak ni. Sebab tu dia hari-hari. Betul tak kan? Hari-hari pagi sampai, daripada pagi sampai tengah hari kan menghafal kan? Iya. Dia bukan semua benda boleh makan. Kita akan cuba tengok, lepas ni ada kambing ke apa? Kau setakat mihun tak payahlah cakap betul-betul apa? Apa? Kambing. Kambing tu budak-budak ni, dia mana boleh makan organ-organ dalam, dia tak makan. Dia takut hilang ayat tu. Cikedis mana boleh makan? Kan kau tolan kat mana tu cakap? Tak boleh, mana boleh makanan-makanan segera ni kena elak kan? Oh, jangan main-main. Kan? Pergi syahadah nanti. Sebab saya ada seorang adik ni, dia masa dia saya sekali tu ceramah di Ampang, dia jadi imam. Ya Allah, sedap betul imam. Saya ingat imam nombor 5, imam nombor 6. Kecil je budaknya. Rupa-rupanya anak salah seorang AJK. Lepas tu saya bawa ajak pergi kan. Masa tu umur dia berapa? Baru 16 tahun. Saya ajak dia datang kampung mak saya. Waktu malam saya jadi imam tarawih tu, turn saya tu malam yang keberapa saya jadi sekali lagi, saya minta dia ganti. Dia bawa. Saya bayar dia. Bagi upah kat dia. Kan? Bagi sagu hati sikit kat dia lah sebab dia sanggup datang. Ya Allah, mengeletek-ngeletek nyawa dak sedap. Bacaan dia pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek sangat baca. Punya sedap bacaan budak tu 16 tahun. Lepas tu barulah saya tahu yang budak ni rupanya tahun sebelum tu memang biasa regularly dipanggil untuk menjadi imam tarawih di Istana Negara. Masa tu orang perempuan cakap apa? Sejuk apa? Tengok sejuk perut tak habis. Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung tu. Sejuk hati baru betul. Sejuk hati, alhamdulillah. Mana ada orang sip perut sejuk? Tak ada. Dan yang paling best saya nak cerita tu, cerita beberapa tahun dulu. Baru ni saya pergi umrah bulan 2 gitu. Saya jumpa dia dekat Syariat Korban di Madinah. Saya jumpa anak ni, dia sambung belajar dekat sana. Umurnya dah pun 21 tahun, 22 tahun. Masa makan tu, tangan ni Quran ni. Quran kecil ni. Allahu Akbar. Dia suasana tu, dia bercampur dengan orang yang, tu saya kata tadi. Kalau nak jadi macam tu, kena suasana orang macam tu. Nak diet, kena campur dengan orang yang nak diet juga. Kau nak diet, campur orang terdarah banyak. Macam mana? Kan? Alah, hai, tak payah dah. Kan? Nama penyakit mati juga. Ada nama. Ada satu lagi ayat macam saya lah nak diet kan. Apa ayat paling susah? Tak apa, tinggi, tak perasan. Itu payah. Kan? Jaga solat yang ke-6 dan sentiasa mengingati Allah. Dan begitu juga bersyukur pada setiap proses. Walaupun kita berjaya ubah sikit, alhamdulillah aku dah berjaya ubah macam ni. Macam adik tadi, alhamdulillah aku dah selesai juzuk 1. Bukan senang surah Al-Baqarah tu. Juzuk 1 tu kita kena ayat kursi pun tengah terbalik kan. Terbalik ni dulu, kita tahu dah habis. Betul ke aku baca ni? Baca Yasin terlangkau, tiba-tiba iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Pendek sangat pula Yasin ni kata kan. Iya, bukan senang kan. Jadi itu sebabnya bersyukur, alhamdulillah selesai juzuk 1. Alhamdulillah selesai juzuk 2. Alhamdulillah hari ni, alhamdulillah seminggu ni aku dah berjaya dah sembahyang subuh berjemaah di masjid. Alhamdulillah, contoh macam tu, ya.
Jadi apa pun, buatlah perubahan. Dan kesimpulannya yang kita kena faham adalah, yang paling penting sekali kita dalam hidup kita ni adalah niat kita. Kita nak berubah. Mohonlah dengan Allah agar dikurniakan sifat ikhlas dalam melaksanakan ibadah kita. Itu paling mustahak. Kadang nak berubah tapi tak ikhlas pun susah juga. Aku nak kurus. Kenapa nak kurus? Kerana Allah. Kenapa pula? Senang aku nak bangun beribadah kepada Allah. Macam tu. Ni aku nak kurus sebab apa? Nak lawa. Kalau muka tak boleh belah atau tak boleh belah jugalah. Tak usahlah fikir pasal nak lawa. Tapi kurus ni nak ringankan badan. Macam tu. Supaya menghadap Allah SWT. Kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Macam tu. Ini kahwin kenapa? Mak bising. Mak memang bising. Masa bila mak tak bising? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dia kahwin. Bila kau nak beranak? Dah beranak, dapat anak. Lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin lah. Tinggal saya belum kahwin. Susah nak jumpa orang yang jawab bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah. Biasanya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Macam tu lah, yang faham-faham. Tak faham sudah. Jadi, Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ingat tu. Beramal kerana manusia adalah riak. Tidak beramal kerana manusia adalah syirik. Seolah ada yang lebih besar pada Allah menyebabkan kita tak beribadah. Jangan. Ya? Jadi mohonlah dengan Allah agar kita dikurniakan keikhlasan. Hanya dengan niat yang ikhlas akan mendapat ketenangan di dalam hidup. Ayah bekerja sampai ke dini hari, punya sawah dan punya ladang. Mari tanamkan bersama niat murni agar masa depan lebih gemilang. Balik tang mancing saat senja, pulang siang membawa ikan. Tanamkan niat, rajin usaha, jadilah orang berjaya kemudian. Ya? Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Kan? Saya faham tu cara pandang tonung tajam tu, saya faham. Kalau dah cania tu kan, saya faham lah tu. Tu tanda-tanda step-step awal nak tidur tu, kan? Macam tu lah. Dah ada orang kejap-kejap tengok jam cania, kejap tengok kan. Jadi tak apalah, insya-Allah. Ada tajuk tadi kan yang berhutang tadi, insya-Allah nanti bulan 2 bulan 2 nanti booking terus. Saya suka datang sini, suka bagi tahu je. Insya-Allah saya datang. Insya-Allah Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya.